Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nora Azian selaku pensyarah bagi subjek BMCO 4104 Komunikasi Korporat. Pada hari ini, saya Syaki Nurain binti Mohidin, nombor matrik 1810068 selaku pembentang pertama bersama 4 lagi ahli kumpulan saya iaitu saya, Saiful Afnan Mesaful Bahri, nombor matrik 1818693 selaku pembentang kedua. Saya pula Nurul Afiah binti Asan, nombor matrik 1817712 sebagai pembentang ketiga. Saya Syazrina Izin binti Azhar, memegang nombor matrik 1819310 sebagai pembentang yang keempat. Saya Nurul Natasha binti Harun, bernombor matrik 1814396 sebagai pembentang yang terakhir. Baiklah, saya mulakan dengan pendahuluan. Pada semester ini, bagi memenuhi kehendak kursus BMCO 4104, kami telah ditugaskan untuk menjalankan sesi temu bual bersama syarikat korporat. Bagi tugasan projek ini, kami telah diberikan pilihan sama ada ingin melaksanakan temu bual secara bersemuka atau secara dalam talian. Walau bagaimanapun, memandangkan terdapat kekangan yang dialami seperti tempat tinggal yang jauh, kami telah memilih untuk mengadakan temu bual secara dalam talian. Kami telah mengambil masa selama sebulan untuk mencari syarikat korporat dan membuat persediaan temu bual. Syarikat korporat yang dipilih ialah syarikat Sate Kajang Haji Samuri dan temu bual dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Melalui perbincangan antara ahli kumpulan, kami telah menetapkan tarikh temu bual pada 11 November 2021. Pada hari kejadian pula, kehadiran kami disambut ramah oleh Puan Nurul Akila selaku Wakil Perhubungan Awam Syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Kami memulakan sesi temu bual dengan bertanyakan soalan berkaitan sejarah penubuhan syarikat tersebut dan kemudiannya kami mengajukan pelbagai persoalan yang berkaitan dengan syarikat yang meliputi pengurusan korporat seperti maklumat produk, strategi pemasaran, pengurusan kualiti, pengurusan pekerja, tanggungjawab sosial dan sebagainya. Puan Nurul Akila juga memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang sesi temu bual berlangsung dan beliau juga telah menjawab segala persoalan yang diajukan dengan begitu baik. Seterusnya ialah objektif kajian. Projek temu bual ini dijalankan adalah untuk memperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai aspek-aspek khidmat dan pengurusan yang terkandung dalam syarikat korporat. Objektif yang kedua adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh semasa kelas dengan ilmu yang diperoleh semasa temu bual syarikat korporat untuk mewujudkan pembelajaran yang sistematik, berkesan dan bermakna. Beralih kepada fokus kajian, kami melihat bahawa pendedahan mengenai latar belakang syarikat restoran yang menyajikan makanan tradisional Melayu, khususnya dalam negara, dilihat agak terhad jika dibandingkan dengan pendedahan terhadap syarikat-syarikat lain seperti syarikat penerbitan buku maupun syarikat yang memasarkan produk-produk kecantikan. Umum mengetahui bahawa terdapat beberapa syarikat restoran yang menyajikan makanan tradisional Melayu yang lain yang terkenal di Malaysia, misalnya restoran nasi lemak Wanjo Kampung Baru, restoran rebung Datuk Chef Ismail dan sebagainya. Namun begitu, pendedahan mengenai asal-usul syarikat, cabaran dan halangan yang dihadapi oleh syarikat kurang didedahkan, khususnya kepada umum. Oleh itu, dalam sesi temu bual yang dijalankan, kami memfokuskan untuk mengetahui latar belakang syarikat, sejarah penubuhan syarikat, budaya pekerja syarikat, kejayaan atau pencapaian syarikat serta matlamat atau sasaran syarikat Sate Kajang Haji Samuri bagi menentukan hala tuju syarikat terutamanya dalam menyajikan produk makanan. Kami juga telah menyediakan beberapa soalan berkaitan produk makanan dan perkhidmatan yang ditawarkan bagi memperoleh maklumat dengan lebih mendalam seperti keunikan produk serta strategi pemasaran produk. Di samping itu, kami juga memfokuskan kepada persoalan berkaitan dengan program tanggungjawab sosial yang dijalankan, cabaran dan cara syarikat tersebut menangani isu atau masalah yang timbul, harapan dan perancangan pada masa hadapan serta nasihat atau saranan daripada organisasi syarikat Sate Kajang Haji Samuri dalam dunia perniagaan.
Bagi kumpulan sasaran pula, kami telah memilih syarikat Sate Kajang Haji Samuri sebagai syarikat korporat yang ingin ditemubual bagi memenuhi tugasan projek ini kerana syarikat ini telah menghasilkan produk makanan tradisional Melayu yang menjadi kegemaran oleh semua lapisan umur dan masyarakat, iaitu sate. Syarikat ini juga merupakan antara restoran yang terkenal di Malaysia dalam penghasilan jenis sate yang pelbagai seperti sate daging, sate ayam, sate ikan, sate kambing, sate perut, sate arnab dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, syarikat ini juga menjalankan perkhidmatan seperti catering, delivery sate kajang, food truck serta mempunyai kilang tersendiri bagi penghasilan produk sate secara mentah maupun sejuk beku. Dengan adanya penghasilan produk sate sedemikian, syarikat ini mampu untuk membekalkan produk kepada ejen-ejen yang berdaftar, membekalkan sate mentah untuk berniaga serta dapat menerima tempahan dengan membekalkan sate ke hotel atau kafe. Selain itu, kami juga tertarik dengan inisiatif tanggungjawab korporat yang dilaksanakan oleh syarikat Sate Kajang Haji Samuri yang dilihat begitu unik, aktif dan sistematik. Syarikat ini juga amat memberi tumpuan kepada penghasilan produk makanan yang berkualiti demi menjaga nama baik syarikat yang telah dibina sejak beberapa dekad yang lalu. Di samping mereka juga menjaga kebajikan pekerja kerana telah menyediakan banyak faedah seperti penyediaan tempat tinggal, cuti tahunan, perubatan dan lain-lain lagi. Oleh hal yang demikian, dengan melihat kelebihan serta keistimewaan ini, syarikat yang menggunakan cogan kata untuk rasa sate kajang yang sebenar menjadi pilihan sebagai syarikat korporat utama bagi tugasan projek kami. Akhir sekali, kami juga membuat perancangan serta pelaksanaan tindakan dalam penghasilan tugasan projek ini. Sebelum sesi temu bual bersama syarikat Sate Kajang Haji Samuri berlangsung, pihak kami telah membuat beberapa perancangan tindakan seperti penyediaan soalan-soalan temu bual, menghubungi syarikat-syarikat yang berpotensi untuk ditemu bual dan membincangkan perjalanan secara terperinci sepanjang sesi temu bual berlangsung. Soalan-soalan temu bual mengandungi soalan mengenai latar belakang syarikat Sate Kajang Haji Samuri, faktor penubuhan syarikat, keistimewaan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, strategi-strategi pemasaran yang diamalkan dan sebagainya. Jumlah keseluruhan soalan adalah sebanyak 22 soalan. Seterusnya, sebelum kami memubual syarikat Sate Kajang Haji Samuri, kami juga telah menghubungi pelbagai syarikat produk makanan yang lain seperti syarikat Bubble Bee, syarikat Jalen, syarikat Nestle, syarikat Mak Siti, syarikat Gardenia dan syarikat Yusuf Tayo. Antara semua senarai syarikat yang telah kami hubungi, hanya beberapa syarikat sahaja yang memberi maklum balas kepada permohonan kami dan kebanyakannya terpaksa menolak disebabkan oleh kekangan daripada pihak syarikat itu sendiri. Walau bagaimanapun, syarikat Sate Kajang Haji Samuri memberikan maklum balas yang positif dan kami bersepakat untuk meneruskan sesi temu bual bersama wakil syarikat yang berlangsung secara atas talian berdasarkan persetujuan tarikh daripada kedua-dua belah pihak. Kami juga telah berhubung secara terus dengan wakil daripada syarikat Sate Kajang Haji Samuri untuk memberikan pautan platform aplikasi Zoom serta gambaran soalan temu bual beberapa hari lebih awal sebelum tarikh temu bual sebenar supaya wakil daripada pihak syarikat juga lebih bersedia. Ketika sesi temu bual sedang berlangsung, kami bersiap sedia dengan membuat rakaman sesi temu bual menggunakan fitur rakaman aplikasi Zoom bagi tujuan rujukan jika kami terlepas pandang atau tidak cakna mengenai sesuatu maklumat yang telah disampaikan oleh wakil syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Bukan itu sahaja, kami juga turut mengambil tangkapan skrin sebagai salah satu lampiran bagi laporan kami serta bukti bahawa sesi temu bual kumpulan kami bersama wakil syarikat Sate Kajang Haji Samuri benar-benar berlangsung. Selepas sesi temu bual berlangsung, kami menggunakan rakaman video serta laman sesawang rasmi syarikat Sate Kajang Haji Samuri sebagai bahan rujukan dalam menyiapkan tugasan laporan projek temu bual syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya mempersilakan pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, saya teruskan pembentangan ini dengan menyentuh latar belakang syarikat Sati Kajang Haji Samuri. Sejarah penubuhan syarikat Sati Kajang Haji Samuri bermula daripada usaha murni Datuk Haji Samuri sendiri. Sejak kecil lagi beliau sangat meminati dunia perniagaan. Semasa umur beliau 13 tahun, beliau telah banyak menimba pengalaman menjual pelbagai produk dan perkhidmatan. Pengalaman ini didapati semasa beliau tinggal bersama saudara beliau iaitu Haji Tasmil. Minat Datuk Haji Samuri ini telah membuka jalan buat beliau untuk menubuhkan syarikat Sati Kajang Haji Samuri pada tahun 1992. Syarikat ini pada mulanya dijalankan oleh Datuk Haji Samuri bersama anak-anaknya di Lot Kedai Medan Sati Kajang, Jalan Kelab, Kajang, Selangor. Pada tahun 1994, syarikat Sati Kajang Haji Samuri bertukar nama kepada Sati Kajang Haji Samuri dan Anak-Anak Enterprise. Seterusnya pada tahun 2000, syarikat ini telah didaftarkan sebagai sebuah syarikat perkongsian dan bertukar nama kepada Sati Kajang Haji Samuri dan Anak-Anak Enterprise Sendirian Berhad. Syarikat ini telah berkembang menjadi sebuah syarikat korporat yang boleh dikategorikan sebagai peneraju dalam bidang perniagaan sati secara komersial. Pada tahun 2011, syarikat Datuk Haji Samuri berjaya membuka sendiri kilang pemprosesan sati dan telah mendapat sijil pengiktirafan seperti sijil GMP Good Manufacturing Practice atau Amalan Penghilangan Baik dan Persijilan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Misi dan visi syarikat Sati Kajang Haji Samuri dipelopori oleh Datuk Haji Samuri sendiri. Misi syarikat ini adalah untuk menjadi peniraju makanan tradisional Melayu Malaysia di dunia. Manakala bagi visual organisasi syarikat. Organisasi syarikat menurut Canton pada tahun 2021 ialah sistem yang menggariskan bagaimana aktiviti tertentu diarahkan untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Aktiviti-aktiviti ini boleh merangkumi peraturan, peranan dan tanggungjawab di dalam organisasi. Organisasi syarikat merupakan bahagian yang penting kerana akan memudahkan pihak syarikat untuk menghasilkan pengoperasian syarikat yang efektif dan efisien serta membantu pekerja untuk mengembangkan kemahiran mereka di dalam syarikat. Organisasi syarikat Sati Kajang Haji Samuri dapat dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah bahagian pemprosesan, bahagian pemasaran, bahagian perdagangan dan bahagian pentadbiran. Keempat-empat pembahagian ini diketuai oleh anak-anak Datuk Haji Samuri sehingga ke hari ini. Organisasi syarikat Sati Kajang Haji Samuri telah menempatkan sebanyak 600 pekerja. Pekerja-pekerja syarikat ini kebanyakannya datang dari negara Indonesia dan Bangladesh. Tetapi selepas berlakunya pandemik COVID-19 di Malaysia, total bilangan pekerja berkurangan kepada 400 orang sahaja. Produk dan perkhidmatan. Menurut Kasian pada tahun 2015, produk ialah sesuatu yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian, pemerolehan, penggunaan yang boleh memenuhi keperluan atau kehendak masyarakat. Manakala perkhidmatan pula adalah suatu bentuk produk yang mewakili aktiviti, faedah atau kepuasan yang tidak ketara dalam jualan dan tidak melibatkan sebarang pemilikan kepada pihak tertentu. Syarikat Sati Kajang Haji Samuri bukan sahaja menyediakan produk sate tetapi juga menyediakan pelbagai jenis produk dan perkhidmatan kepada pelanggan mereka. Produk yang ditawarkan oleh syarikat ini adalah aneka sate, hidangan ala carte dan minuman. Antara sate yang ditawarkan oleh Sati Kajang Haji Samuri adalah sate ayam, sate daging, sate perut, sate hati dan pedal, sate ikan, sate kambing dan sate arnab. Selain itu, menu sampingan juga disediakan seperti nasi impit dan ketupat. Selain menyediakan produk sate, Sati Kajang Haji Samuri juga menyediakan beberapa jenis makanan ala carte. Antaranya adalah aneka hidangan nasi goreng, mi bandung dan sebagainya. Minuman yang disediakan oleh Sati Kajang Haji Samuri adalah aneka minuman panas dan sejuk, jus buah-buahan, air berkarbonat, ABC dan sebagainya. Perkhidmatan syarikat Sati Kajang Haji Samuri. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat ini adalah perkhidmatan delivery sate kajang, catering, food truck, membekal sate ke hotel atau kafe, sate mentah dan produk sejuk beku serta penyewaan dewan dan ruang iklan. Perkhidmatan delivery sate kajang. Syarikat Sati Kajang Haji Samuri membuat perkhidmatan penghantaran sate di kawasan sekitar Kajang, Bangi dan Putrajaya. Penghantaran juga turut dilakukan di kawasan selain Kajang, Bangi dan Putrajaya berdasarkan terma dan syarat tertentu. Selain itu, produk sate Kajang Haji Samuri boleh didapati di aplikasi Bungkus Eat, Foodpanda dan Halo. Catering dan food truck. Baik, bagi perkhidmatan catering, tempahan boleh dilakukan untuk pelbagai jenis majlis di seluruh semenanjung Malaysia. Manakala food truck pula merupakan salah satu inisiatif oleh syarikat Sati Kajang Haji Samuri dalam membuat jualan di seluruh semenanjung Malaysia. Penggunaan food truck digunakan juga untuk aktiviti jualan berkonsepkan promosi, contohnya di Festival 5 Langkawi, Maha, Halal Fest,
SDSI Melaka, MotoGP dan sebagainya. Perkhidmatan pembekalan sate. Sate Kajang Haji Samuri membekalkan dan menerima tempahan sate ke hotel atau kafe. Pada masa yang sama, syarikat ini juga membekalkan sate mentah kepada mereka yang ingin berniaga mengikut terma dan syarat tertentu. Selain menyediakan perkhidmatan pembekalan sate, Sate Kajang Haji Samuri turut membekalkan produk sejuk beku. Antara produk sejuk beku yang ditawarkan adalah pack sate sejuk beku, pack sejuk beku kuah kacang, popiah sate, daging kisar berperisa sate dan patty burger. Sewa dewan dan ruang iklan. Sate Kajang Haji Samuri menyediakan perkhidmatan penyewaan dewan untuk kegunaan pelbagai majlis yang bersesuaian. Dewan boleh disewa di cawangan bangunan Datuk Nazir Kajang yang boleh memuatkan seramai 150 orang tetamu dan di cawangan Bandar Botanik Kelang yang boleh menempatkan maksimum 50 orang tetamu. Penyewaan ruang iklan pula boleh dilakukan di bangunan Datuk Nazir Kajang, Selangor. Seterusnya, kita pergi kepada keistimewaan syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2016 menyatakan bahawa keistimewaan merupakan kelebihan atau perkara yang menjadikan diri seseorang individu atau sesebuah organisasi berbeza daripada yang lain. Syarikat Sate Kajang Haji Samuri merupakan sebuah syarikat yang sangat istimewa dan unik jika dibandingkan dengan syarikat makanan sate yang lain. Keistimewaannya adalah terletak pada produk keluarannya sendiri dan juga pada nama syarikat tersebut. Pertama, kita lihat dahulu pada produk keluaran syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Umum mengetahui produk utama keluaran syarikat ini ialah sate. Keistimewaannya adalah syarikat ini bukan sahaja mengeluarkan sate ayam dan daging, malah mengeluarkan sate perut, sate arnab dan sate ikan. Bagi sate ikan, ikan yang digunakan ialah ikan tilapia yang menggunakan teknologi canggih yang menjadikannya enak. Saiz dan bentuk sate mereka juga besar berbanding dengan perniagaan syarikat sate yang lain yang menjadikan syarikat ini unik. Selain itu, keistimewaannya juga adalah pada kuah kacang yang mempunyai kacang lebih banyak dan disertakan sambal sebagai pilihan kepada pelanggan yang ingin merasa kuah yang lebih pedas. Keistimewaan yang kedua ialah pada jenama syarikat ini. Hal ini demikian kerana syarikat Sate Kajang Haji Samuri menjadikan Pekan Kajang sebagai tempat yang terkenal dan memberi semangat kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kajang. Di samping itu, sate telah menjadi makanan yang melambangkan perpaduan masyarakat di Malaysia kerana bukan sahaja kaum Melayu tetapi juga kaum India dan Cina menghargai serta menikmati sate sekaligus menjadikannya antara hidangan utama negara. Justeru, kebanyakan individu menjadikan Sate Kajang Haji Samuri sebagai tempat untuk menikmati hidangan atau menjadi tempat meraihkan kejayaan bagi sesetengah individu. Bagi strategi pemasaran produk, kita lihat dahulu pada definisi strategi. Strategi adalah usaha untuk mencapai sesuatu objektif dengan melihat kepada teknik-teknik yang sistematik dan terancang. Menurut Persatuan Pemasaran Amerika, AAM, pemasaran pula ialah satu proses perancangan dan pelaksanaan ke atas harga, promosi dan pengedaran terhadap barangan atau perkhidmatan supaya proses pertukaran dapat dilakukan untuk memenuhi kepuasan individu dan mencapai objektif organisasi. Bagi syarikat Sate Kajang Haji Samuri, mereka menggunakan strategi pemasaran jualan produk secara langsung, tidak langsung dan promosi bagi memasarkan produk mereka. Pertama, kita lihat pemasaran produk secara langsung. Pemasaran produk secara langsung ialah produk atau perkhidmatan dijual kepada pelanggan secara langsung melalui bersua muka, surat atau dalam talian. Syarikat Sate Kajang Haji Samuri menjual produk mereka melalui restoran, truk makanan atau dikenali sebagai food truck dan juga dalam talian dengan menggunakan pelbagai cara. Bagi pemasaran produk secara bersua muka, syarikat ini memasarkan produk melalui pembukaan cawangan-cawangan dan juga truk makanan. Pelanggan boleh mendapatkan terus produk mereka apabila mengunjungi salah satu cawangan atau truk makanan. Kedua, kita lihat kepada 4 pemasaran produk secara dalam talian yang digunakan oleh syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Pemasaran produk dalam talian yang pertama ialah peruncitan dalam talian yang bermaksud mempunyai kedai atas talian supaya pelanggan boleh membeli barangan atau mendapatkan perkhidmatan melalui internet. Bagi membuat tempahan, pelanggan boleh menghubungi mereka melalui aplikasi WhatsApp dan perkhidmatan penghantaran akan dijalankan bagi sekitar Kajang, Pangi dan Putrajaya sahaja.
Seterusnya, syarikat Sati Kajang Haji Samuri juga menggunakan media sosial untuk membina profil perniagaan dalam talian di media sosial. Tujuan utamanya adalah untuk berinteraksi bersama pelanggan-pelanggan mereka dalam mempromosi dan memberi maklumat tentang produk atau perkhidmatan mereka. Antara media sosial yang digunakan oleh syarikat Sati Kajang Haji Samuri ialah Facebook dan Instagram. Kedua-duanya berfungsi dalam memberi maklumat berkenaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Sati Kajang Haji Samuri. Di samping itu, syarikat Sati Kajang Haji Samuri mempunyai laman web yang tersendiri. Laman web mereka memuatkan berbagai informasi seperti profil syarikat, menu, cawangan, perkhidmatan, kerjaya dan juga galeri. Laman web syarikat ini adalah mesra pengguna kerana pelanggan boleh mengaksesnya dengan menggunakan pelbagai peranti seperti telefon pintar, komputer riba dan tablet. Oleh itu, pelanggan mudah untuk mengetahui produk keluaran mereka. Dalam pada itu, syarikat Sati Kajang Haji Samuri meluaskan strategi pemasaran dengan menggunakan aplikasi mudah alih seperti Foodpanda, Halal Food dan Bungkus Eat. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, akibat penularan COVID-19 di negara Malaysia, berlaku peningkatan permintaan dari segi penghantaran makanan dalam talian. Justeru, syarikat Sati Kajang Haji Samuri turut sama menggunakan peluang ini dalam menggunakan aplikasi tersebut bagi memasarkan produk mereka kerana aplikasi ini memudahkan pengguna memuat turun ke dalam telefon pintar mereka dan secara tidak langsung dapat membuat tempahan makanan. Strategi pemasaran produk yang kedua ialah pemasaran produk secara tidak langsung, iaitu sesebuah organisasi menggunakan saluran pertengahan seperti peruncit, pemborong atau ejen untuk mengedarkan produk atau perkhidmatan. Syarikat Sati Kajang Haji Samuri juga menggunakan strategi pemasaran ini. Orang tengah yang digunakan oleh syarikat ini ialah ejen bagi mempromosikan produk sejuk buku mereka yang sudah berada di 9 negeri di Semenanjung seperti di negeri Selangor, Perak, Johor dan lain-lain. Strategi pemasaran produk terakhir yang digunakan oleh syarikat Sati Kajang Haji Samuri ialah promosi. Promosi boleh ditakdirkan sebagai aktiviti untuk meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap sesuatu produk atau jenama, menjana jualan dan juga membina kesetiaan terhadap sesuatu jenama. Syarikat Sati Kajang Haji Samuri telah melakukan pelbagai promosi bagi memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan sasaran. Antara jenis promosi yang telah dilakukan ialah periklanan dan juga promosi jualan. Saya menyentuh dulu promosi periklanan yang dijalankan oleh syarikat Sati Kajang Haji Samuri. Promosi periklanan merupakan komunikasi pemasaran yang paling berkesan untuk menyalurkan maklumat sesuatu produk. Selain itu, promosi ini digunakan dengan meluas untuk memperkenalkan produk baharu, mengekalkan produk sedia ada serta mendapatkan pasaran baru untuk produk. Sati Kajang Haji Samuri memperkenalkan promosi yang dinamakan Norma Baru sebagai periklanan dengan menyediakan menu dengan izin food box. Food box yang dimaksudkan ialah terdapat beberapa menu set makanan baharu yang ditawarkan seperti set 10 cucuk sate, ayam atau daging yang disertakan sekali kuah kacang berserta air mineral berjumlah 500 ml dan juga set raya sate yang berharga RM145 yang mengandungi kelengkapan untuk membakar sate dan bahan-bahannya sekali. Selain itu, syarikat ini juga membuat promosi jualan iaitu kaedah, cara atau teknik yang digunakan untuk menambah kuantiti jualan dengan mewujudkan tarikan seperti pemberian diskaun supaya pembeli berkunjung ke tempat promosi diadakan. Syarikat Sati Kajang Haji Samuri melakukan promosi awal tahun baru yang bermula pada 2 hari bulan 2 tahun 2020 dan berakhir pada 22 hari bulan 2 tahun 2020. Promosinya adalah pada produk sate pek sejuk beku yang mengalami penurunan harga daripada RM25 per pek kepada RM20 per pek. Pek tersebut mengandungi 25 cucuk sate ayam atau daging, pek kuah kacang dan pek sambal cili. Baiklah, kita beralih pula pada peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ialah peluang yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat kepada individu yang berminat untuk menjadi pekerja syarikat mereka. Pandemik COVID-19 yang berlaku di negara Malaysia menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan sukar memperoleh pekerjaan. Syarikat Sati Kajang Haji Samuri mengambil peluang ini dengan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan. Antara peluang kerjaya yang ditawarkan di restoran mereka ialah sebagai pekerja restoran, sama ada menjadi jururuang,
pelayan atau pembakar sate. Selain itu, peluang pekerjaan juga turut ditawarkan di bahagian kilang pemprosesan mereka, iaitu sebagai operator pengeluaran sama ada menjadi pencarik, penucuk atau pembungkus. Antara kelebihan peluang kerja ini ialah pekerja boleh bekerja dari masa dan bekerja mengikut shift. Kedua, pengalaman tidak diperlukan kerana latihan akan diberikan oleh syarikat ini. Ketiga, pekerja juga akan mendapat caruman kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu Perkeso dan juga pelbagai kemudahan yang lain. Di samping itu, mereka juga membuka peluang kepada pelajar untuk melakukan latihan industri di syarikat mereka. Antara syaratnya ialah jurusan pelajar tersebut adalah bersesuaian dengan perniagaan syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Sebagai contohnya, pelajar yang mengambil jurusan perakaunan, jurusan pemakanan boleh diterima masuk sebagai pelajar industri. Hal ini lantaran kerana jurusan tersebut perlulah bersesuaian dengan perniagaan Sate Kajang Haji Samuri yang mempunyai pelbagai bahagian seperti bahagian pemasaran, bahagian pemakanan dan sebagainya. Dalam pada itu, bagi individu yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada syarikat Sate Kajang Haji Samuri, terdapat beberapa pilihan yang boleh dilakukan oleh mereka. Antaranya ialah individu boleh menelefon syarikat tersebut menggunakan aplikasi WhatsApp, membuat penghantaran email dan melakukan temuduga jumpa terus dengan izin walk-in. Baiklah, itu sahaja daripada bahagian keistimewaan syarikat, strategi pemasaran syarikat dan juga peluang pekerjaan di syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Terima kasih Saudara Afiah. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya iaitu kepimpinan syarikat. Konsep kepimpinan mempunyai makna yang luas dan mencakupi pelbagai aspek. Menurut Kamus Dewan pada tahun 2005, kepimpinan merupakan keupayaan seseorang untuk memimpin. Manakala menurut Raza Roslan, Azizi Yahya dan Muhammad Saleh pada tahun 2010, kepimpinan syarikat ialah satu seni ataupun proses untuk mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas supaya para pekerja dapat bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Secara ringkasnya, elemen kepimpinan sesebuah syarikat merupakan komponen yang paling signifikan bagi membantu pihak pengurusan untuk memaksimumkan kecekapan dan mencapai matlamat sesebuah organisasi tersebut. Dalam konteks kepimpinan syarikat ini adalah untuk melihat keupayaan syarikat Sate Kajang Haji Samuri dalam memimpin dan menerajui syarikat makanan halal tersebut. Yang pertama, kepimpinan syarikat Sate Kajang Haji Samuri lebih bersifat kekeluargaan. Hal ini demikian kerana syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini menggunakan nama gelaran keluarga seperti Pakcik, Makcik dan Kak Long. Tujuan syarikat Sate Kajang Haji Samuri melakukan inisiatif sebegini adalah untuk mengelakkan rasa janggal ataupun kekok antara pihak atasan dan juga golongan pekerja. Malah, panggilan kekeluargaan ini memang dipraktikkan sejak awal penubuhan syarikat lagi bagi mewujudkan kemesraan antara golongan pekerja dan juga pihak pengurus. Selain itu, syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini lebih bersifat tidak memilih kasih dan mengetepikan segala perbezaan pangkat. Sebagai contoh, warga negara luar seperti Indonesia dan juga Thailand yang datang bekerja di syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini dianggap sebagai saudara dan dilayan sama rata dengan pekerja-pekerja tempatan yang lain. Dengan adanya keakraban ini secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim sesama pekerja dan pihak pengurusan di samping dapat membantu memajukan lagi industri penjualan Sate Kajang Haji Samuri ini. Dengan pengaplikasian kepimpinan syarikat seperti ini, maka sebarang konflik, perselisihan faham ataupun ketidakadilan antara kaki tangan dapat dielakkan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Senario seperti ini sedikit sebanyak memudahkan pemprosesan kerja para pekerja dan seterusnya membantu mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Seterusnya, kita beralih kepada isu dan penyelesaian. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap syarikat itu sudah pasti tidak terlepas daripada menghadapi sebarang isu, masalah ataupun konflik. Menurut Zainal Arifin Ahmad pada tahun 2007, konflik merupakan satu elemen dalam kehidupan manusia sama ada di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Sesebuah isu ataupun konflik ini telah menjadi satu fenomena yang lumrah dan tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kini, malah dikenali sebagai asam garam dalam kehidupan manusia. Menurut Muhammad Shahar pada tahun 1991, penyelesaian sesuatu konflik seharusnya menghasilkan keputusan yang memberi kepuasan kepada pihak-pihak yang mengalami konflik.
dalam menangani sesuatu konflik, semua pihak yang terbabit perlulah mencari satu titik persamaan, iaitu tujuan dan juga matlamat yang dapat dikongsikan bersama-sama. Antara isu yang timbul di syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini ialah masalah disiplin pekerja. Beberapa pekerja di Sate Kajang Haji Samuri ini acap kali datang lewat ke tempat kerja. Malah, ada juga pekerja yang kerap mengambil cuti sendiri tanpa memaklumkan kepada pihak pengurusan terlebih dahulu. Sebagai langkah penyelesaian terhadap isu ini, pihak Sate Kajang Haji Samuri telah memanggil pekerja yang mempunyai rekod kehadiran yang teruk dan seterusnya memberi teguran dengan baik. Jika senario ini masih berulang, pekerja tersebut terpaksa mengikuti sesi kaunseling bagi meningkatkan tahap disiplin mereka ke arah yang lebih baik. Selain itu, jika seseorang pekerja di syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini menghadapi sebarang konflik ataupun perselisihan faham antara pekerja, pihak pengurusan akan memanggil kedua-dua pihak tersebut untuk duduk berbincang dan bermusyarat. Hal ini demikian kerana komunikasi dan perbincangan yang baik akan menzahirkan dan mengeluarkan segala rasa yang terbuku di hati. Keadaan ini secara tidak langsung akan membuatkan kedua-dua pihak yang menghadapi konflik itu berasa lega dan puas hati kerana dapat berkomunikasi dengan baik. Di samping itu, syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini turut mengalami beberapa konflik dan permasalahan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan, tamsilnya pihak pembekal dan juga para pelanggan. Hal ini demikian kerana sering berlaku isu kenaikan dan juga penurunan harga bahan mentah. Sebagai langkah penyelesaian, pihak pengurus syarikat Sate Kajang Haji Samuri akan mengajak pihak pembekal untuk duduk berbincang ataupun berunding mengenai harga bahan mentah tersebut, memandangkan syarikat Sate Kajang tersebut sering menggunakan bahan mentah daripada pembekal terbabit. Selain itu, pihak pelanggan yang membuat aduan bahawa kuah kacang pedas juga menjadi salah satu isu yang timbul di dalam syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini. Hal ini demikian kerana setiap individu mempunyai cita rasa yang berbeza. Sebagai contoh, setengah masyarakat gemar kuah yang pedas, manakala setengah masyarakat lagi tidak gemar makanan yang pedas. Justru, pihak Sate Kajang Haji Samuri ini mengambil inisiatif meneliti secara terperinci terlebih dahulu berkaitan dengan permasalahan yang berlaku terhadap sate tersebut sebelum memutuskan sesuatu keputusan bagi mengatasi ketidakpuasan hati pelanggan. Jelaslah di sini bahawa syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini akan memastikan keperluan pelanggan mereka sentiasa dipenuhi dengan baik. Sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap isu, permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam sesebuah syarikat itu hendaklah ditangani secara holistik dan mencari jalan penyelesaiannya. Kemudian kita beralih kepada latihan pekerja. Latihan pekerja merupakan salah satu alternatif dalam melahirkan tenaga kerja yang cekap, berpengetahuan dan berkemahiran. Menurut Ibrahim Mamat per tahun 2006, latihan dalam organisasi merupakan satu program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan prestasi kaki tangan. Hal ini demikian kerana latihan pekerja dilihat sebagai pemakin dalam merealisasikan usaha dan juga matlamat organisasi bagi mewujudkan pekerja yang berkemahiran dan berdaya saing, bukan sahaja sebagai pekerja dalam sesebuah organisasi di tempat kerja, malah meningkatkan nilai dan pembangunan diri sebagai individu perseorangan. Antara latihan pekerja yang diberikan oleh syarikat Sate Kajang Haji Samuri ialah latihan pengendalian makanan. Pihak pengurusan Sate Kajang Haji Samuri amat menggalakkan para pekerja untuk mengikuti kursus pengendalian makanan. Mengikut Peraturan Kebersihan Makanan 2009, semua pengendali makanan wajib hadir kursus ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sesiapa sahaja yang menyentuh ataupun mengendalikan makanan, perkarasan makanan ataupun mengendalikan makanan yang dibungkus hendaklah mengikuti kursus ini. Bukan itu sahaja, syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini akan memastikan setiap pekerja yang terdapat dalam syarikat itu akan mendapat latihan dan pengetahuan yang secukupnya supaya mereka lebih cekap dan mahir dalam skop pekerjaan masing-masing. Selain itu, syarikat Sate Kajang Haji Samuri juga sentiasa menyokong apa sahaja usaha kaki tangan untuk menambah baik atau meningkatkan nilai dalam diri masing-masing. Sebagai contoh,
Bentuk sokongan yang diberikan oleh syarikat ini termasuklah menggalakkan para pekerja di bahagian khidmat pelanggan ataupun pekerja di bahagian pengurusan untuk mengikuti kursus kemahiran teknologi maklumat dan kemahiran dalam berbahasa dengan pelanggan. Latihan ataupun kursus ini secara tidak langsung dapat meningkatkan sahsiah dan kepribadian seseorang pekerja itu. Syarikat Sate Kajang Haji Samuri ini juga sentiasa menyuntik motivasi dan juga semangat dalam diri setiap pekerja agar sentiasa memajukan diri ke arah yang lebih baik. Senario ini jelas menunjukkan bahawa syarikat ini sentiasa menyokong usaha setiap kaki tangan dalam usaha membangunkan diri dan juga struktur organisasi untuk mencapai visi dan juga misi syarikat terbabit. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan pentas pembentangan ini kepada saudari Nurul Natasha. Dipersilakan. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan subtopik yang seterusnya iaitu etika kerja. Menurut Razali Muhammad Kawangit pada tahun 2014, etika kerja merupakan cara, dasar dan tata tertib yang dilaksanakan oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaan rutin. Kewujudan etika yang cemerlang dan baik oleh para pekerja maupun majikan dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah organisasi. Hal ini demikian kerana asas tingkah laku yang beretika membantu dalam mewujudkan kesan positif yang berpanjangan bagi meningkatkan produktiviti dan mengekalkan reputasi serta kestabilan dalam syarikat. Syarikat Sate Kajang Haji Samuri juga dilihat amat menitik beratkan perkara ini dengan menekankan kepada 3 etika penting yang perlu ada dalam diri setiap warga organisasi, iaitu amanah, bekerjasama dan mementingkan kebersihan. Setiap pekerja ditekankan untuk bersikap amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan bagi mengelak timbulnya sebarang konflik dalaman atau luaran. Sikap ini bukan sahaja teraplikasi kepada pekerja di bahagian kewangan seperti akaunten dan jurujual, malahan kepada pekerja di bahagian pemprosesan sate. Selain itu, mereka juga berpegang kepada prinsip kerjasama kerana kebanyakan kerja dilakukan secara berkumpulan dan beramai-ramai. Sebagai contoh, para pekerja di kilang pemprosesan produk bekerjasama dalam memastikan kualiti pengeluaran sate seperti sate hati dan perut berada pada tahap yang amat memuaskan. Kewujudan etika kerja ini akan menimbulkan suasana yang harmoni dalam kalangan pekerja dan sekaligus akan meningkatkan hasil serta mutu perkhidmatan syarikat. Di samping itu, oleh sebab syarikat ini memiliki pensijilan amalan penghilangan baik JMP dan pensijilan halal, mereka amat mementingkan kebersihan dalam rutin harian kerja mereka. Para pekerja, khususnya di bahagian pemprosesan produk dan penyediaan makanan, akan disediakan pakaian khas yang sesuai bagi mengelak berlakunya pencemaran makanan. Mereka juga perlu mengikut segala prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Misalnya, membasuh tangan sebelum mengendalikan makanan mentah, memakai sarung tangan dan pelitup muka serta tidak memakai perhiasan diri dan aksesori. Jelaslah, syarikat Sate Kajang Haji Samuri tegas dalam memastikan para pekerja dalam syarikat tersebut ditunjangi oleh nilai etika yang luhur. Seterusnya, mari kita lihat pula tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksanakan oleh syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility CSR adalah satu manifestasi atau terjemahan komitmen tanggungjawab sosial sesebuah organisasi terhadap masyarakat. Menurut Nur Ajila Cekman pada tahun 2011, syarikat korporat tidak boleh mementingkan keuntungan syarikat semata-mata namun perlulah mengambil kira kepentingan sosial serta kebajikan masyarakat sekeliling. Hal ini demikian kerana sokongan pelbagai kumpulan masyarakat dapat menjamin kelestarian amalan perniagaan serta membantu dalam meningkatkan imej sesebuah institusi korporat. Antara program CSR yang dijalankan oleh syarikat sate ini adalah dalam aspek kesihatan, pendidikan dan sosial. Dalam aspek kesihatan, syarikat ini melaksanakan program derma darah yang berkolaborasi dengan Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada setiap tahun. Mereka akan membuka satu kawasan atau dengan izin booth di sesuatu tempat yang terpilih dan seterusnya menggalakkan orang ramai termasuklah para pekerja untuk turut serta menjayakan program tersebut.
Seterusnya, syarikat sate terkemuka di Malaysia ini juga telah banyak menaja program-program pendidikan dan salah satunya ialah Karnival Mahasiswa IPT Zon Tengah Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2014. Penajaan tersebut secara tidak langsung telah memberi manfaat kepada setiap lapisan masyarakat. Selain itu, syarikat ini juga sering menjalankan program CSR pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, pemberian sumbangan dari segi kewangan dan keperluan asas kepada orang-orang yang memerlukan. Berdasarkan sesi tembuan yang dijalankan juga, Puan Nurul Akilah menambah bahawa pengasas syarikat ini iaitu arwah Datuk Haji Samuri akan memastikan program tersebut akan dilaksanakan setiap kali bulan yang mulia itu tiba. Jelaslah, pelbagai program CSR telah dilakukan oleh syarikat Sate Kajang Haji Samuri. Secara kesimpulannya, sesebuah organisasi yang menawarkan produk mahupun perkhidmatan perlulah memiliki perancangan yang strategik dan bersistematik dalam usaha memantapkan hala tuju syarikat. Hal ini juga bagi memastikan visi, misi dan matlamat yang telah ditetapkan oleh syarikat dapat direalisasikan dengan lancar dan berkesan. Syarikat Sate Kajang Haji Samuri merupakan salah satu syarikat yang telah berjaya mempamerkan keberkesanan dalam perancangan institusi korporatnya. Hal ini dibuktikan apabila setiap aspek seperti strategi pemasaran produk, kepimpinan syarikat, penyelesaian isu dan pengurusan kerja diuruskan dengan baik dan teliti. Berdasarkan temu bual, pihak syarikat juga sudah merancang beberapa projek pada masa hadapan dan satu daripadanya adalah mendaftar dengan pendaftar franchise ROF sebagai sebuah syarikat franchise. Bertitik tolak daripada hal tersebut, perniagaan Sate Kajang Haji Samuri dapat diluaskan lagi ke seluruh pelosok negara. Jelaslah, sesi temu bual bersama Sate Kajang Haji Samuri ini telah memberi peluang dan pengalaman baharu kepada kami dalam menelusuri latar belakang dan operasi industri syarikat korporat ini yang juga dikategorikan sebagai peneraju dalam bidang perniagaan sate secara komersial. Kami juga telah memperoleh ilmu tambahan berkaitan cara mengekalkan sesebuah perniagaan berdasarkan 5 prinsip yang dipegang oleh pengasas syarikat ini iaitu arwah Datuk Haji Samuri bin Haji Juraimi. Akhir madah, diharapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh daripada temu bual ini dapat memberi manfaat pada masa akan datang.